Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah kepada video ini, ingin saya baca beberapa kata-kata yang telah saya catat daripada sebuah video. Okey, baik. Pertama, orang yang kata tak boleh selawat ni gila babi. Tak boleh ikut. Yang kedua, kalau dia kata dia ustaz, bukan ustaz, memang bodoh, memang tak mengaji. Yang ketiga, baru 4 tahun mengaji universiti, dah kata tak boleh. Yang keempat, kitab Jurumiyah pun tak boleh baca lagi. Bagi yang tak tahu, kitab Jurumiyah ni sebuah kitab yang famous yang kami gunakan untuk belajar grammar bahasa Arab. Sebuah kitab yang famous daripada kurun ke-7 Hijrah lagi. Pengarangnya Syekh Ashan Haji daripada Morocco. Daripada Morocco. Baik. Kelima, puak Wahabi bodoh. Keenam, puak sesat lagi menyesatkan. Nombor 7 ni best, dengar tau. Golongan-golongan ustaz-ustaz ini adalah penyokong parti sekular tegar. Mereka duduk di belakang mencari habuan ringgit, mendiamkan kejahatan dan kezaliman kerajaan. Tetapi dalam bab ini, bab khilafiyah, mereka naik. Okey, alright. Okey, yang nombor 8. Puak-puak Wahabi gila. Memang gila. Ke-9, mengaji sikit, lepas tu nak buat pandai. Mesti tuan-tuan dan puan-puan hairan kan, tajuk video ni, sebelum klik tadi ada tajuk video kan, Ustaz Azhar Idrus dan selawat antara tarawih. Apa hal dengan semua-semua ni? Semua-semua ni, okey, bersamaan dengan video di mana beliau menjawab soalan tentang hukum ataupun amalan selawat di antara solat-solat tarawih. Tuan-tuan dan puan-puan, video tersebut saya sendiri pun terkejut. Mula-mula kawan hantar, saya pun tontonlah nak dengar apa pandangan, apa penjelasan Ustaz Azhar Idrus. Wah, mula-mula startnya dah kena gila babi dah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tak percaya, sila tonton video tersebut. 4 minit saja, saya bagi di bahagian description, di link di bawah. Kalau ikut video tersebut 11 months ago, maknanya Ramadan yang lepas lah itu Ramadan yang lepas. Baik, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, isu berselawat antara solat-solat tarawih ini sesuatu yang telah banyak dibincangkan. Okey, saya pun ada menjelaskan tentangnya dalam video yang berasingan. Saya tidak berhajat untuk menjelaskan lagi dalam video ini sebab jadi ulangan pula. Jadi saya ada bagi link di bahagian description penjelasan saya tentang amalan tersebut. Sila tonton link di bawah. Cumanya di sini bagi menjelaskan perkara ini, Ustaz Azhar Idrus menerangkan ataupun menukil penjelasan ataupun fatwa Syekh Atiyah Sakar tentang persoalan ini. Jadi, ayuh sama-sama kita baca penjelasan ataupun kata-kata sebenar Syekh Atiyah Sakar Sebelum itu, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan membezakan dua perkara. Pertama adalah amalan berselawat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan apa-apa lain yang dilakukan secara bebas, ikut pilihan individu, sesuka hati apa yang mereka nak baca, atau ada yang tak nak baca langsung di antara solat-solat tarawih. Sebab solat tarawih pada zaman Rasulullah, ia dikenal sebagai Qiyam Ramadan, beramal ibadah pada malam Ramadan. Okey. Kemudian tidak diketahui tarikh yang tepat, lebih kurang ke-4 ke-5 Hijrah, ia mula dikenali sebagai solat tarawih, di mana tarawih itu dari sudut bahasa bererti rehat-rehat sebentar di antara 2 rakaat solat tarawih. Sebab dah berdiri panjang, imam baca panjang kan, kita rehat sekejap, mungkin 2 minit, mungkin 5 minit. Dalam tempoh rehat itu, seseorang itu bebas hendak buat apa yang nak buat. Yang nak berzikir silakan, dan dia boleh pilih kalimah-kalimah zikir yang dia nak subhanallah wa bihamdih ke, dia nak la ilaha illallah ke, dia nak beristighfar ke, dia nak berselawat ke, dia nak baca Al-Quran ke, atau dia tak nak buat apa-apa, dia nak duduk scratch kaki saja ke, dia nak pergi tandas, buang air kecil, kemudian perbarui wuduk, masuk balik saf ke,
dia nak minum air sekejap ke, dipersilakan. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini sudah tentu dibolehkan, no question about it. Tidak ada soalan tentangnya. Cuma tak adalah, harapnya tak adalah yang hu sebelah kan. Okey. Dan yang pertama ni, masing-masing melakukan apa yang dia nak buat secara tersendiri tanpa mengganggu jemaah di sebelahnya. Maknanya kalau orang tu dia nak zikir subhanallah, dia subhanallah pelan-pelan je. Subhanallah, subhanallah. Dia tidak mengganggu yang sebelah. Yang sebelah pula mungkin dia hendak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi seorang-seorang dia secara perlahan tidak mengganggu antara satu sama lain. Ini yang pertama ya. Yang kedua ialah package solat tarawih. Package solat tarawih sebagaimana yang masyhur di Malaysia dan mungkin di beberapa tempat lain di Nusantara, di mana dalam package ini solat tarawih itu macam biasa, 2 rakaat, cuma di antara selepas 2 rakaat, selepas 4 rakaat, selepas 6 rakaat, setelah 8 rakaat, setelah 10 rakaat dan sebagainya sehingga 20, ada bacaan zikir yang telah ditetapkan, lafaz zikirnya. Kemudian ada bacaan selawat yang telah ditetapkan. Nak saya ulang 3 kali ke? Tak payah. Yang telah ditetapkan bacaannya. Kemudian ada doa yang telah ditetapkan lafaznya, yang telah ditetapkan, di mana lafaz ini tidak boleh diubah lagi. Dan ketiga-tiga ini dilakukan secara berjemaah, secara serentak, unison bahasa Inggeris sebut ya. Berjemaah serentak dan secara kuat, di mana Bilal ke siapa yang memimpin package ini akan menggunakan mikrofon dan pembesar suara. Bahkan di sebahagian masjid surau, bukan semua, di sebahagian terpekik-pekik dengan 3 ini ya. Apa dia 3 tu? Zikir yang telah ditetapkan lafaznya, selawat yang telah ditetapkan lafaznya, doa yang telah ditetapkan lafaznya. Saya nak kena emphasis benda ni sebab setengah orang tu dia kabur, dia tak faham benda ni. Okey, dan ini dilakukan secara kuat, serentak menggunakan sistem pembesar suara. Package inilah yang dibincangkan, apakah ia bid'ah atau tidak. Yang pertama tadi tu saya ulangi, masing-masing buat apa yang dia nak buat tanpa mengganggu jemaah yang di sebelah. Yang itu no question, tidak ada persoalan tentangnya, dibolehkan, dipersilakan asalkan tidak buat perkara-perkara yang melanggar hukum syarak. Tapi yang kedua ni, yang package ni, bila kita cuba bincang, bila kita tanya, mereka akan berkata, ini hukum dia sunat saja. Siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat tak apa. Saya tak pasti orang yang berkata sedemikian dia nak tipu siapa? Dia nak tipu orang yang dia jelaskan ke dia nak tipu diri sendiri? Sebab meskipun secara lisan dia berkata ini sunat je, siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat tak apa. Tetapi pada hakikatnya, pada realitinya, ia seolah-olah ia adalah satu kemestian yang kalau kita minta pada AJK masjid, okeylah malam ni buat, malam besok tak payahlah, lusa buat, tulat tak payahlah, kena buat juga. Okeylah masjid ni buat, masjid tu tak payah buat, tak, nak buat juga. Kemudian mereka berkata, yelah, siapa nak buat, siapa tak nak buat tak apa. So kamu pergi salat tarawih, yang nak tu silakan ikut Bilal ke ikut tu, kamu buatlah amalan kamu sendiri. Macam mana seseorang itu dia hendak berzikir dengan sendiri, membaca Quran dengan sendiri, berdoa dengan sendiri, jika satu masjid itu terpekik-pekik, kalau tak pun dengan suara yang kuat, membaca zikir-zikir, selawat, doa tersebut, sampai orang yang nak buat amalan sendiri pun terganggu. Tak betul ya, itu tak betul. Jadi package ini yang dibicarakan. Package ini yang dibicarakan bid'ah ataupun tidak. Bukan yang pertama tadi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan. Anda kena bijak dalam perkara ni. Jangan ditipu oleh ahli-ahli agama yang bila kita bincang benda ni, mereka akan jawab, siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat tak apa. Tak, masalahnya perkara ini dia telah menjadi satu package di Malaysia, telah menjadi satu ritual di Malaysia yang package itulah yang dibincangkan bid'ah ataupun tidak. Itu yang dibincangkan, bukannya yang masing-masing individu buat secara sendiri-sendiri ya. Okey ya, boleh bezakan ya. Baik, sekarang
saya akan pusing kamera ni, kita menghadap Maktabah Syamilah, kita baca apakah soalan yang ditujukan kepada Syekh Atiyah Sakar dan apakah jawapannya. Tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri. Apakah ia merujuk kepada yang kes pertama saya baca, yang saya sebut tadi, di mana sendiri-sendiri terbuka pada pilihan masing-masing tanpa mengganggu yang sebelah-sebelah, atau ia merujuk pada package seperti mana yang lazim berlaku di Malaysia, ya. Tuan-tuan dan puan-puan pilih sendiri. Baik, saya stop di sini. Ayuh kita baca apa kata-kata sebenar Syekh Atiyah Sakar. Baik tuan-tuan, sekarang ini kamera saya menghadap ke laptop saya di mana saya sudah buka perisian Maktabah Syamilah, dan sama-sama kita rujuk kepada kitab himpunan fatwa, Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Himpunan fatwa, mudah katalah himpunan fatwa daripada Majlis Fatwa Mesir, ya. Di sini saya tahu bahawa Ustaz Azhar Idrus dalam videonya berkata beliau menukil pandangan Syekh Atiyah Sakar daripada kitabnya Ahsanul Kalam. Okey, kitab tersebut yang nama penuhnya Ahsanul Kalam fi Fatawa wal Ahkam. Saya tidak ada, jadi saya tidak dapat merujuk kepadanya. Pun begitu, saya minta para penonton yang ada kitab tersebut minta tolong semak jika seandainya beliau memiliki pandangan yang berbeza dalam isu ini, dalam topik ini. Okey, saya yakin beliau memiliki pandangan yang sama, sebab agak sukar untuk dikatakan bahawa dalam satu kitab beliau berkata boleh, dan satu kitab lain pula beliau berkata yang sebaliknya pula, ya. Okey. Jadi kita sekarang sedang merujuk dalam bab zikir di antara rakaat solat tarawih, ya. Mufti yang menjawab ialah Syekh Atiyah Sakar pada tahun 1997. Baik, saya adjust sikit kamera, angle. Kita sekarang sedang merujuk pada jilid 8 muka surat 475, ya. Jilid 8 muka surat 475. Perisian Maktabah Syamilah ni percuma saja, sesiapa yang ada boleh juga. Ayuh sama-sama kita semak apakah penjelasan Syekh di sini, ya. Baik, kita baca dulu soalannya. Soalannya, okey. Lillazina yusalluna tarawiha jama'atan ba'di azkarin yaqulunaha baina kulli raka'ataini aw arba'i raka'atin wa yarau ba'duhum annaha bid'atun ghairu masyru'atin fama huwa ra'ad-dini fi zalika. Okey, jadi Syekh ditanya tentang orang-orang yang melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Okey. Dan sebahagiannya zikir ni plural, zikir-zikir mereka mengucapkannya, ataupun kita kata mereka mengucapkan sebahagian zikir-zikir di antara setiap 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan sebahagian mereka pula memandang, jadi memanglah sebahagian kata okey, sebahagian kata okey, kan. Sebahagian pula memandang bahawasanya ia adalah bid'ah yang tidak disyariatkan. Maka apakah pandangan agama tentang persoalan ini, tentang yang sedemikian? Okey. Apabila kita rujuk sini, ya, sebahagian mereka membaca dengan zikir-zikir, tidak ditentukan, tidak dikatakan apakah zikir-zikir tersebut. Maknanya sebahagian orang suka zikir ni, sebahagian orang suka zikir itu. Maka tadi saya sebut ada 2 kategori, kan. Pertama, masing-masing berzikir dengan pilihannya sendiri. Kedua, adanya package zikir yang telah ditetapkan. Soalan ini ia merujuk kepada kes yang pertama. Baik, al-jawab. Okey, jawab Syekh, ya. Kita baca. Okey, Syekh menjawab, laisa hunaka nasun yamna'u minaz zikri au du'ai au qiraatil Quran fil fasli baina kulli raka'ataini minat tarawihi au kulli arba'in minha masalan wa huwa dakhilun tahtal amril amni bizikri fi kulli hal.
Di sana tidak ada nas yang melarang daripada berzikir atau berdoa atau membaca Al-Quran pada pemisah di antara setiap 2 rakaat daripada tarawih, daripada solat tarawih, atau setiap 4 rakaat daripadanya, dan ia masuk di bawah keumuman perintah untuk berzikir pada setiap keadaan. Maknanya boleh saja berzikir sebab perbuatan tersebut termasuk di bawah keumuman perintah untuk berzikir dalam setiap keadaan. Okey, kita sambung lagi. Wa kaunu as-salafil lazina yu'khazu anhumus tashri'u lam yaf'aluhu la yadullu ala man'ihi ila janibi anna naqla anhum fi man'iz zikril mazkuri ghairu mausuqin bihi. Dan generasi salaf yang dijadikan, yang diambil daripada mereka sumber syariat, tidak mengerjakan, tidak mengamalkan, ia bukanlah dalil atas larangan. Bahkan bahkan nukilan daripada mereka pada larangan berzikir dengan zikir tersebut tidaklah dapat dipercayai padanya. Kita di sini sekarang. Sambung lagi. Syekh kata apa? Maknanya perenggan pertama tadi, generasi salaf yang memang dijadikan rujukan itu memang tidak diriwayatkan daripada mereka bahawa mereka ada melakukan zikir di antara solat-solat tarawih. Namun apa yang mereka buat itu, Syekh berkata, ia bukanlah dalil untuk melarang. Ia bukanlah dalil untuk melarang, ya. Wahazal fasilu yushbihu ma kana yaf'aluhu ahlul Makkah min qiyamihim bitawafi haula baitis sab'an baina kulli tarwihataini. Alright. Dan pemisah ini menyerupai apa yang pernah dilakukan oleh warga Mekah daripada qiyam mereka, solat malam mereka, yang ini dengan tawaf sekitar Baitullah sebanyak 7 pusingan di antara setiap 2 rakaat solat tarawih, ya. Setiap 2 rakaat solat tarawih. Al-amrul lazi ja'ala ahlul madinati yaziduna adadat tarawiha alal ishrin. Okey. Satu perbuatan, satu urusan yang dijadikan oleh warga Madinah sebagai alasan untuk mereka pun menambah bilangan solat tarawih mereka melebihi ataupun di atas jumlah 20 rakaat, ya. Diriwayatkan mereka lakukan sampai 36 rakaat. Okey, ta'widan an hazat tawafi wa huwa uslubun tanzimiyun yu'rifuna bihi adada ma sallauhu ila janibi ma fihi min tansyitin lil musallin. Sebagai mengimbangi daripada perbuatan tawaf tersebut. Dan ini termasuk satu lagi kelebihannya, uslub untuk menghitung ataupun mengetahui jumlah rakaat yang mereka sedang solat, yang telah solat itu, ya. Bahkan ia juga dapat menjadi motivasi ataupun memberi kecergasan kepada orang-orang yang sedang solat. Ini Syekh yang memberi penjelasan lah. Okey. Seterusnya kita di sini fala mani'ah mutlaqan. Maka sebagai kesimpulan, maka tidak ada secara mutlaknya, tidak ada larangan. Wa bihaza la yadkhulu tahta ismil bid'ati fannususul ammatu tashhadu lahu fadlan an adami mu'aradatihi laha. Okey, jadi secara kesimpulannya tidak ada larangan secara mutlak dan ia tidak termasuk di bawah
nama ataupun tidak termasuk di bawah kategori bid'ah, kerana nas-nas yang bersifat am menjadi saksi ataupun menyokong kepadanya lebih utama berbanding dengan ketiadaan nas yang melarang ataupun yang bertentangan daripadanya. Maknanya dalil-dalil umum yang menyokong tu ada, dalil-dalil yang melarang pula tidak ada. Sambungan lagi, walain yusamma bid'atan fahuwa ala nasaqi qawli Umar radhiyallahu anhu ni'matul bid'atu hazihi indama ra'ata jammu'al muslimina li salati tarawihi khalfa Ubay bin Ka'ab. Kalau pun nak disebut, nak dinamakan sebagai bid'ah, maka ia selari dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang ini apabila beliau melihat orang ramai berhimpun untuk solat tarawih di belakang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Baik. Sehingga situ saja kata-kata ataupun penjelasan Syekh Atiyah Sakar. Daripada penjelasan ini betul beliau berkata boleh melakukannya sebab tidak ada larangan, dan kemudian ia termasuk di dalam keumuman dalil-dalil yang menganjurkan, yang menyuruh kita banyak berzikir di pelbagai suasana, di pelbagai suasana, kecuali mungkin di dalam tandas, yang tu tak ada lah kan. Jadi secara keseluruhannya beliau berkata boleh. Beliau berkata boleh. Cuma sekali lagi perhatikan soalan yang dikemukakan. Tidak diceritakan bahawa ini merujuk kepada pakej solat tarawih sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Ingat tak, sekali lagi saya ulangi sebelum saya menghadap kamera ke skrin ini, saya jelaskan bahawa ada dua perkara yang kita bincangkan ataupun dua jenis zikir yang sedang dibincangkan. Pertama, sekali lagi saya ulangi, pertama, masing-masing bebas melakukan apa yang dia hendak lakukan dalam tempoh masa berehat di antara dua rakaat solat tarawih tersebut. Sama ada dia nak berzikir dengan lafaz zikir pilihannya, dia nak berselawat ke, dia nak berdoa ke, dia nak baca Quran ke, dia tak nak buat apa-apa ke, dipersilakan. Masing-masing berzikir sendiri-sendiri, berselawat sendiri-sendiri tanpa mengganggu yang di sebelahnya. Dan kalau kita rujuk kepada soalan orang yang bertanya, ia merujuk pada kes yang pertama. Berbeza dengan apa yang dibincangkan sebagai bid'ah ataupun tidak. Yang ini adanya solat tarawih dengan satu bentuk pakej, satu ritual di mana adanya bacaan zikir yang telah ditetapkan, bacaan selawat yang telah ditetapkan, doa yang telah ditetapkan, dan ia dibaca secara kuat, berjemaah, serentak, dengan pembesar suara. Dikatakan ia sunat, tetapi seolah-olah satu kemestian. Bukan itu yang ditanya dan bukan itu yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Sakar. Jadi kesimpulannya, apabila seseorang tokoh itu berkata, Syekh berkata begini, mufti berkata begini, hendaklah kita semak. Kadang-kadang boleh menjadi betul, kadang-kadang boleh jadi salah ataupun tidak tepat. Sebagaimana dalam kes penjelasan Syekh Atiyah Sakar yang kita baca ini. Ia merujuk kepada kes yang pertama, bukannya kes yang kedua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita telah pun membaca apakah soalan sebenar yang ditujukan kepada Syekh Atiyah Sakar dan apakah jawapannya. Jelas bahawa ia merujuk pada kes yang pertama, di mana seseorang itu ketika dalam masa rehat di antara solat-solat tarawih, dia bebas melakukan apa yang dia nak. Kalau dia nak berzikir, dipersilakan dengan kalimah zikir yang dia sukai, asalkan zikir itu sabit daripada Al-Quran dan sunnah, bukan zikir yang dibuat-buat. Yang pertama, kalau dia nak berselawat pun silakan. Kalau dia nak berdoa, silakan dengan apa saja doa yang dia nak. Doa yang daripada Al-Quran, doa daripada hadis, doa yang dia nak susun sendiri, dipersilakan.
Kalau tak nak buat pun tak apa. Dia nak duduk-duduk saja ke, dia nak pergi minum air apa ke, dipersilakan. Masing-masing buat sendiri-sendiri tanpa mengganggu yang di sebelah. Yang kita bincangkan, boleh ke tak boleh, bid'ah ataupun tidak, ialah package zikir, ya, package zikir. Saya sebab sekarang ni Syekh Atiyah Sakar telah pun meninggal dunia, ya, pada tahun 1427 Hijrah bersamaan dengan 2006, ya. Saya yakin, ya, kalau kita tanya soalan seperti package tarawih yang berlaku di Malaysia, yang kes nombor 2 tu, nescaya jawapan beliau akan berbeza, ya. Sebagai contoh, kalaulah kita dapat tanya, ataupun tuan-tuan dan puan, cuba tanya soalan saya ni kepada mana-mana ahli ilmu yang diyakini amanah dengan ilmu dia, jujur dengan ilmunya, ya. Cuba tanya, apa pandangan Syekh, apa pandangan Ustaz, apa pandangan Tuan Mufti tentang satu package solat tarawih, di mana dalam package tersebut, di antara setiap 2 dan 4 rakaat terdapat lafaz zikir yang telah ditetapkan, lafaz selawat yang telah ditetapkan, dan lafaz doa yang telah ditetapkan, yang mana semua ini dilaksanakan secara kuat dan serentak menggunakan pembesar suara. Pakej ini dikatakan sunat, namun yang benar ia sudah menjadi satu kemestian, di mana seandainya ada masjid atau surau yang tidak melaksanakan pakej ini, ia akan dilaporkan kepada pihak berwajib, ya, pihak hal ehwal agama. Amalan dalam pakej ini benar-benar mengganggu sesiapa yang ingin tarawih, yakni berehat-rehat di antara 2 dan 4 rakaat dengan sesuatu zikir, doa dan bacaan Al-Quran ataupun selawat yang dipilihnya sendiri, yang dilakukannya secara bersendirian. Cuba tanya soalan seumpama itu apabila kita jumpa ahli ilmu yang diyakini ilmunya dan yang dipercayai seorang yang amanah lagi jujur dalam menyampaikan ilmu. Cuba tanya soalan sedemikian, ya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangi, bezakan. Ustaz Azhar Idrus pun dalam video yang sama, beliau ada terangkan siapa nak selawat boleh, siapa tak nak selawat tak apa. Masjid ni nak selawat boleh, masjid sana tak nak selawat tak apa. Yang ni nak selawat boleh, yang itu AJK nak main pingpong pun beliau kata pun tak mengapa. Itu merujuk pada kes pertama. Tapi seolah-olah Ustaz Azhar Idrus seolah-olah tidak berpijak di bumi yang nyata. Beliau di Malaysia kan, tidak berpijak di bumi Malaysia ni, di mana yang dipersoalkan ialah kedua pakej tarawih. Pakej tarawih yang dilaksanakan di kebanyakan tempat di Malaysia. Pakej ni tak boleh ubah-ubah. Kalau ubah aja, kenalah. Kalau kata hari ni buat, besok tak payah buat, oish, tak boleh. Kalau kata masjid ni buat, masjid tak boleh buat, oish, tak boleh. Ataupun memandangkan Ustaz Azhar Idrus seorang tokoh agamawan yang dikenali ramai, yang dihormati ramai, yang apabila beliau bercakap, okey, apabila beliau berucap, okey, beribu-ribu orang akan view. Video saya ni kalau dapat 10 orang pun dah nasib baik dah. Apa kata saya cadangkan Ustaz Azhar Idrus sendiri yang mencadangkan kepada umat Islam di Malaysia, khasnya AJK masjid dan surau, beliau sendiri menyarankan kepada mereka untuk buat sebagaimana apa yang Ustaz Azhar Idrus sendiri sebut dalam video yang saya sedang ulas ni, iaitu satu masjid buat, satu masjid tak payah buat. Sebab macam saya di Lembah Kelang, banyak masjid berdekatan, banyak surau berdekatan, sampai kadang-kadang nak pergi pun boleh fikir nak pergi mana dulu, ya. Okey, cuba cadangkan. Sebab kalau Ustaz Azhar Idrus yang cadangkan, mesti ramai yang akan ikut dan mereka tak akan tuduh, ini pandangan Wahabi ni. Sebab yang bercakap ialah Ustaz Azhar Idrus. Boleh tak kalau saya memberi cadangan sedemikian? Saya berharap sebab Ustaz Azhar kalau bercakap, orang ramai akan tonton, ramai akan dengar, ramai akan beri perhatian. Jadi sebagaimana yang Ustaz sendiri kata dalam video tersebut, yang towards the end, dekat akhir sikit tu, kan, siapa nak buat boleh, yang pingpong tak payahlah, kan. Apa kata Ustaz sendiri yang cadangkan kepada masjid-masjid di Malaysia, surau-surau, apatah lagi apabila berdekatan, satu masjid buat, satu masjid tak payah buat. Satu surau buat, satu surau tak payah buat. Jadi umat Islam, siapa yang suka silakan, siapa yang tak nak tu boleh pergi surau atau masjid yang tak buat tu. Boleh tak macam tu?
Okey, jadi orang putih sebut you walk the talk. Anda yang mendahului apa yang anda sendiri sebut sebagai sesuatu yang sebenarnya boleh. Okey, dan masjid yang nak buat tu pun buktikan bahawa apa yang saya katakan adanya satu package yang telah ditetapkan itu sebenarnya tak ada package sedemikian. Boleh nak ubah ke, boleh nak tukar ke dan sebagainya. Alright? Ini kalau nak buat dipersilakan ya. Boleh ya, sebagai cadangan, sebagai saranan daripada saya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Jangan lupa tonton video saya di bahagian description ya. Pengalaman saya sendiri dalam berkaitan dengan bacaan-bacaan zikir, selawat, doa dalam solat tarawih ni. Pengalaman peribadi saya sendiri daripada zaman muda dulu sampai ke zaman sekarang ni ya. Jemput tonton. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.